Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sakina. Saya akan memulakan pembentangan kami dengan pengenalan syarikat Huawei. Okey, Huawei ni dia merupakan syarikat multinasional China yang menghasilkan alat-alat rangkaian telekomunikasi yang berpusat di Shenzhen, Guangdong. So, syarikat ni juga dia adalah pembuat alat-alat telekomunikasi yang terbesar di dunia dan mengambil alih tempat pertama Ericsson pada tahun 2012. So, Huawei ni dia ditubuhkan oleh bekas pegawai tentera yang bernama Ren Zhengfei pada tahun 1987 sebagai syarikat sendirian yang dimiliki oleh pekerja-pekerjanya. Jadi Huawei ni dia mempunyai lebih daripada 140,000 pekerja dan 46% daripada pekerja tu diorang melibatkan diri dalam penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D lah. Huawei dia mempunyai 21 institut R&D di banyak negara, termasuk negara dia sendiri, iaitu negara China, Amerika Syarikat, Kanada, UK, Pakistan, Jerman, Colombia, Sweden, Ireland, India, Rusia dan Turki. Dan sebanyak 5 bilion US dollar dilaburkan dalam R&D pada tahun 2013. Hai, nama saya Alia Fatihah dan saya akan meneruskan tentang produk Huawei. Produk Huawei yang dipilih oleh kumpulan kami yang pertama adalah Huawei P30 Pro. Huawei P30 Pro ini ia menggunakan jenama AI yang berkuasa dalam membolehkan satu fungsi siri tambahan dan ianya mempunyai keistimewaan 3 sensor ToF serta diberikan peningkatan mode malam dengan menggunakan zoom periskopik yang dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan resolusi 10MP. Produk kedua Huawei adalah Huawei MateBook 14S. Laptop ini ia dihasilkan dengan paparan skrin jenis LCD yang lebih baik dan ia diiktiraf oleh TUV Renland Low Blue Light. Produk ini juga mempunyai sambungan super device yang boleh digunakan oleh pelbagai peranti Huawei. Produk ini juga ia dihasilkan dengan menggunakan Huawei Supercharge yang menjamin ketahanan yang berpanjangan. Seterusnya, bagi Huawei Watch GT2 Pro ini, ia berasaskan bahan yang dilengkapi dengan dua jenis tali jam yang berbeza, iaitu tali jam yang berasaskan kulit dan tali jenis fluoroelastomer. Ia juga dihasilkan dengan memfokuskan kepada ciri-ciri kecergasan pengguna dengan memasukkan 100 mod kecergasan yang berbeza dan ia sesuai untuk digunakan ketika melakukan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan tubuh badan. Produk yang terakhir adalah Huawei Scale 3 Pro yang dilengkapkan dengan 8 elektrod yang mampu mengukur lemak pada badan dengan tahap ketepatan yang tinggi. Produk ini juga menampilkan gaya reka bentuk yang sesuai untuk digunakan di dalam rumah. Hai, saya Ashikin dan saya akan menerangkan serba sedikit mengenai strategi pemasaran harga bagi produk Huawei. Huawei telah menggunakan 3 strategi pemasaran harga yang bagi saya ia amat berkesan untuk produk mereka. Yang pertama, mereka menggunakan strategi harga menarahan iaitu skimming pricing. Sebagai contoh, strategi ini meletakkan harga yang sangat tinggi terhadap telefon bimbit Huawei P40 Pro yang baru sahaja dikeluarkan dan kemudiannya menurun sedikit demi sedikit apabila jenama telefon tersebut telah lama berada di pasaran. Strategi ini juga digunakan bagi menunjukkan prestige ataupun kualiti Huawei. Seterusnya, strategi kedua yang digunakan Huawei adalah strategi harga diskaun bagi produk-produk mereka. Tetapi strategi ini tidak kerap berlaku dan hanya berlaku apabila tiba musimnya. Contohnya pada bulan September 2021 yang lalu, Huawei telah menawarkan lebih 90% potongan harga bagi produk-produk yang terpilih. Seperti contoh, komputer riba yang berharga RM2,699 hanya dijual pada harga RM2,299 sahaja ketika promosi sedang berlangsung. Strategi ini dinamakan sebagai diskaun tunai, iaitu pengurangan harga ketika berlaku promosi. Yang terakhir pula, Huawei dilihat menerapkan beberapa konsep Islam dalam menetapkan harga. Hal ini dilihat dari sudut penetapan harga Ibnu Taimiyah yang menyebut tentang keutamaan dalam keadilan. Ini dapat dikaitkan bersama kerana syarikat Huawei sangat menjaga nama mereka dengan produk yang berkualitas
berkualiti dengan harga yang mampu milik dengan tidak menzalimi para pengguna pembeli dengan meletakkan harga yang tidak masuk akal. Huawei juga menetapkan harga yang berpatutan mengikut perspektif Islam, di mana harga yang digunakan tidak mempunyai unsur-unsur penindasan untuk mencapai matlamat keuntungan dan harga yang digunakan bersesuaian dengan kuantiti dan kualiti jenama yang dikeluarkan. Hai, saya Hafiza. Saya akan menerangkan tentang promosi bagi produk syarikat Huawei Best Way. Okey, baiklah, syarikat ini menggunakan promotion mix dalam setiap produk yang dikeluarkan, di mana periklanan produk digunakan menggunakan media elektronik dan media cetak dalam memenuhi dan mempengaruhi pengguna. Selain itu, perhubungan awam dalam setiap pengeluaran produk seperti hubungan akhbar, publicity produk telah menaikkan lagi nama syarikat ini ke persada dunia. Kedengaran gah kan di situ? Okey, apabila sebuah syarikat itu dapat menempa nama dalam industri yang dia ceburi, makin ramailah yakin nak gunakannya. Betul tak? Lagi satu, syarikat Huawei ni dia menggunakan promosi diskaun jualan kepada pengguna dia pada tarikh-tarikh tertentu, dan potongan harga tu memang gila-gila, murah sangat berbaloi dengan kecanggihan dia. Strategi promosi yang syarikat Huawei guna adalah strategi tolak. Dengan guna strategi ni, tak adalah syarikat perlu banyak melakukan kerja kan? Bak kata orang, why nak study hard kalau boleh study smart kan? Macam tu juga syarikat ni, dia cari jalan untuk memudahkan kerja mereka tapi dari masa yang sama menguntungkannya. Okey, last sekali, syarikat ni ada terapkan penggunaan pengiklanan menurut Islam, di mana kebenaran, perbandingan, nilai sosial dan eksploitasi sosial ditekankan. Hai, nama saya Nuri Syafiq binti Syamsuddin akan menerangkan strategi pemasaran tempat bagi produk Huawei. Bagi strategi pemasaran tempat iaitu Huawei MateBook 14S, proses pengedaran barang daripada pengeluar kepada pengguna akhir tidak banyak mempunyai saluran tertentu mengikut kesesuaian produk. Bagi produk MateBook ini boleh didapati di pasaran secara langsung. Bagi strategi pemasaran tempat iaitu Huawei P30 Pro, tempat atau lokasi produk Huawei P30 ini boleh dibeli atau didapati di pasaran melalui pelbagai pilihan pembelian seperti walk-in secara langsung ke kedai, ataupun boleh membeli secara atas talian seperti Shopee ataupun Lazada. Bagi strategi pemasaran tempat iaitu Huawei Watch GT2 Pro, jam tangan yang menyerupai telefon pintar ini boleh didapati di mana-mana cawangan Huawei ataupun di dalam pusat membeli belah yang menjual barangan teknologi. Dengan kemudahan yang sangat hebat ini, kita juga dapat membeli produk ini secara atas talian seperti Shopee dan Lazada untuk menjimatkan masa dan tenaga kita. Yang terakhir ialah strategi pemasaran tempat iaitu Huawei Scale 3 Pro. Produk ini dipasarkan di serata tempat di Malaysia termasuk pasar raya yang besar seperti Tesco, Giant, NSK dan sebagainya. Untuk memudahkan atau menjimatkan masa pembeli, pelanggan juga boleh membeli secara atas talian tidak kira masa sawang, kerana produk ini mudah didapati di mana-mana, tidak kira Shopee, Lazada ataupun sebagainya. Secara kesimpulannya, Huawei ni dia memang tidak ketinggalan lah dalam menaik tarafkan setiap produk yang dikeluarkannya. Bagi sesebuah smartphone ni, kehebatan dia tak adalah bergantung sepenuhnya pada bentuk luaran, walaupun nampak canggih, tapi apa yang penting adalah ciri dan spesifikasi sistem yang unik dan berkeupayaan luar biasa. Itu yang dicari oleh pengguna smartphone sekarang. Tapi bagi pengguna yang sangat-sangat meminati kemajuan teknologi sebuah smartphone yang ada spesifikasi yang tinggi, Huawei ni sesuai untuk jadikan salah satu produk yang terbaik yang boleh diorang miliki. Jadi sampai itu sahajalah yang dapat saya terangkan tentang kesimpulan produk Huawei ni. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.